Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada malam ini, pada pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah panjangkan usia kita. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah Allah beri keberkatan kepada umur kita. Mudah-mudahan dengan kepanjangan umur yang Allah kurniakan kepada kita, dapatlah kiranya pada hari ini kita melakukan yang lebih baik daripada hari semalam, lebih elok daripada hari semalam, tanpa lubang-lubang semalam, tutup lubang-lubang semalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, selamat datang pada kawan-kawan yang baru masuk, yang baru tengok. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, seperti mana biasa pada pagi ini kita nak bincang berkenaan alam barzakh, berkenaan kematian. Cuma kita masih lagi dalam tajuk atau bab yang cerita bukan yang duduk dalam sana lagi. Masih cerita sekitar berkenaan dengan kematian. Masih cerita persiapan-persiapan kita untuk menghadapi kematian. Jadi kita sambung baca sedikit insya-Allah. Tapi sebelum tu, bagi tuan-tuan yang berpuasa pada pagi ni, selamat berpuasa. Mungkin ada tuan-tuan yang suka berpuasa pada Isnin dan Khamis. Ini hari Khamis, alhamdulillah. Mungkin ada yang berpuasa sekarang ini, selamat berpuasa pada hari ini. Mudah-mudahan puasa tuan-tuan dan puan dikira sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kaedah kita nak topak. Salah satu kaedah kita nak tutup lubang. Salah satu kaedah kita nak tampung. Salah satu kaedah kita nak menambah baik bagi amalan-amalan wajib yang kita buat, iaitu dengan berpuasa sunat. Puasa sunat Isnin dan juga Khamis. Puasa sunat pada pertengahan bulan-bulan Islam. 13, 14, 15 tuan-tuan. Jadi ada orang puasa ambil daripada 10. Biasa orang ambil ada 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 bulan Islam. Tuan-tuan, bulan Islam. Dan kalau kita perhatikan juga tuan-tuan, ni dah nak masuk, dah separuh daripada Rejab. Dah separuh daripada Rejab. Dan tak lama dah tuan-tuan, tak lama lagi kita nak berhadapan dengan yang wajib, iaitu puasa Ramadan. Bila bulan Ramadan, kita bagi orang Islam wajib seluruhnya bagi orang Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali beberapa orang, beberapa keadaan yang Allah berikan keringanan kepada mereka, yang Allah tak wajibkan lagi dah kepada mereka. Beberapa golongan inilah tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak termasuk mudah kepada golongan yang itu tadi. Kerana apa tuan-tuan? Jika kita ada kemampuan, puasalah penuh macam biasa. Tak perlulah kita ambil yang keringanan tuan-tuan. Yang keringanan ni bagi orang betul-betul tak boleh nak buat lah tuan-tuan. Tak boleh nak buat. Ya Allah beri rukhsah tuan-tuan. Tak apalah. Tapi bagi kita yang ada kemampuan, buatlah. Buat tuan-tuan bagi kita ada kemampuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, jom kita baca sedikit hadis-hadis yang terdapat dalam buku Ziarah Alam Barzakh ni tuan-tuan, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad
Ibn Abi Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam meriwayatkan hadis dari Rabi' bin Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah kematian itu mendorong seseorang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah kematian itu mendorong orang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Sebab dengan kematian ni tuan-tuan, Allah pertontonkan kepada kita apa yang berlaku. Makna di sini hidup kita tak kekal. Hidup kita tak kekal selama-lamanya. Ada masa kita hidup, ada masa kita tengok ada orang dah mati. Baru semalam pergi ngopi dengan dia. Baru semalam pergi ngeteh dengan dia. Baru semalam pergi makan, pergi minum dengan dia. Tuk-tuk pagi ni dengar berita dia dah meninggal. Itu biasa terjadi, tuan-tuan. Nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Satu, nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak menunjukkan bahawa kematian tu benar-benar berlaku. Kematian tu benar-benar terjadi. Bukan sekadar omongan kosong. Bukan sekadar suka-suka cakap. Tidak. Tetapi ia benar-benar berlaku dan telah pun berlaku. Di depan mata kita sendiri. Yang kita dengar. Yang kita tengok kalau pula sekarang kita duduk dalam media sosial. Media sosial pula cerita hari-hari ada saja kes kematian. Setiap hari mesti ada kes kematian. Sebab kematian tu boleh berlaku kepada sesiapa sahaja di atas muka bumi ini. Bila sebut manusia, semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal usul kejadian manusia daripada Nabi Allah Adam dan daripada Siti Hawa. Dua ni lah, tuan-tuan. Jadi Allah dah pertontonkan kepada kita bahawa kematian benar-benar berlaku. Kematian telah pun terjadi di depan kita, belakang kita, tepi kita, kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita. Sentiasa kita ada dengar berita berkenaan kematian. Sebab itulah hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Cukuplah kematian itu mendorong. Kematian kita tu boleh mendorong seseorang, boleh mendorong kita untuk menjadi zuhud atas dunia. Zuhud atas dunia ni dia tidak cintakan kepada harta benda. Dia ada harta, ada rumah, ada tanah, tuan-tuan. Ada tanah, ada rumah, ada kenderaan, ada. Tapi untuk kegunaan dia. Tetapi dia bukan untung orang yang kaya. Sangat-sangat untung. Amalan orang kaya ni lebih lagi daripada amalan orang-orang yang ada-ada aja. Yang sedang-sedang saja. Sebab orang kaya ni dia boleh buat macam-macam. Dia boleh bagi macam-macam. Dia boleh sediakan macam-macam, tuan-tuan. Tapi bagi orang yang sedang-sedang saja ni, tuan-tuan, kemungkinan besar mereka pun tak boleh nak bagi macam mana orang yang banyak duit. Macam mana orang kaya bagi, tuan-tuan. Tak boleh. Pasal apa? Sebab orang kaya dengan zikir mereka buat juga. Puasa mereka buat yang wajib dan cerita, tuan-tuan. Wajib memang wajib dah. Tapi yang sunat-sunat, mereka banyak boleh buat. Dia pun buat juga zikir. Malahan mungkin lebih daripada kita zikir. Kita, tuan-tuan, zikir. Lepas tu kan nak pergi kerja. Nak pergi kerja, tuan-tuan. Kalau tak pergi kerja kan, tak ada gaji. Tak ada gaji kan, tak berasap dapur, tuan-tuan. Nah, tapi bagi orang kaya, mereka dah aturkan hidup mereka, tuan-tuan. Mereka atur hidup mereka betul-betul. Mereka kadang tak pergi kerja pun. Kerja tapi duduk rumah dia, tuan-tuan. Duduk. Sambil kerja buat apa? Duduk main golf, tuan-tuan. Dah banyak duit, tuan-tuan. Kaya. Dia pun bukan kerja sangat, tuan-tuan. Mula-mula je. Mula-mula dia pun nak bangunkan perniagaan. Biasa orang kaya ni dalam bidang perniagaan lah, tuan-tuan. Mana ada orang kaya sekelip mata lagi tu, melainkan bapak dia tinggal harta berkepuk-kepuk. Harta berjuta-juta kepada dia, tuan-tuan. Melainkan itu saja. Tetapi kalau dia yang jenis memang mak ayah pun lebih kurang, maksudnya tidaklah senang, cukup-cukup makan. Tapi bila mana dia kaya, mana dengan usaha dia sendiri. Dengan usaha dia sendiri. Kebanyakannya melalui perniagaan. Sebab tu Nabi SAW kata apa? 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Nabi suruh kita berniaga, tuan-tuan. Berniaga. Dia tak salah kalau kita kerja pun, tuan-tuan. Dan ekosistem kita tu betul dah lah tu, tuan-tuan. Allah aturkan kita. Kita tak berniaga. Tapi kita
kerja, kita kerja tuan-tuan. Jadi pelbagai jenis kerjaya lah yang ada. Itu aturan Allah yang dah tentukan. Tapi walaupun kita bekerja, dalam masa yang sama tuan-tuan, dalam masa yang sama, dalam masa yang ada, malam balik kerja, tuan-tuan boleh buat perniagaan. Sekarang ni mudah. Sebab kita ada perniagaan online. Kita ada perniagaan online tuan-tuan. Jadi lebih mudah sedikit. Lebih mudah. Kita niaga online saja. Janji promosikan, promosi. Bukan promosi lah, maksudnya kita iklankan. Iklan ke perniagaan. Sama ada kita ni iklankan perniagaan tu, kita berniaga orang punya ke, atau berniaga kita punya sendiri. Tuan-tuan, walaupun berniaga orang punya, tuan-tuan, saya tengok ada beberapa orang yang saya kenal agak rapat, tuan-tuan. Walaupun dia berniaga orang punya. Contoh, tuan-tuan, kalau yang full Muslim, yang kebanyakan sekarang, tuan-tuan, yang banyak tengah bangun sekarang, contoh, tuan-tuan. Saya suka nak sebut di sini, tuan. Saya suka nak sebut di sini sebab saya rasa mereka bina kerjaya mereka sangat hebat. Dengan mungkin ada bimbingan apa semua, tuan-tuan. Tapi mereka bina kerjaya mereka dengan sangat hebat. Mereka bina perniagaan mereka sangat hebat. Mereka bina rangkaian mereka sangat hebat, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan, contoh. Saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok. Kalau rangkaian produk Muslim. Rangkaian produk Muslim, Nuraisha. Tuan-tuan. Contohlah, contoh tu buat, tuan-tuan. Tengok, ini dari segi produk kecantikan. Yang nak make up sikit-sikit tapi mudah, mesra wuduk, tuan-tuan. Berapa ramai suri rumah boleh buat? Berapa ramai suri rumah boleh menambah pendapatan? Nuraisha ni kalau syarat dia orang perempuan. Suri rumah ke bekerja ke disyarat orang perempuan. Tak ada ejen orang lelaki. Nuraisha ni semua orang perempuan. Nuraisha, tuan-tuan. Satu. Dari segi kosmetik. Jualan kosmetik, tuan-tuan. Dia buat seluruh Malaysia. Siapa lagi, tuan-tuan? Kalau kek. Tuan-tuan pun tahu saya rasa. Kalau kek, tuan-tuan. Kalau kek, tuan-tuan. Kita ada memasak. Memasak, tuan-tuan. Perniagaan seluruh Malaysia. Niaga apa, tuan-tuan? Asal niaga kek, tuan-tuan. Tapi dia tambahlah pelbagai variety lah. Tapi asalnya dalam industri kek. Industri kek, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa jualan dia? Ada ejen dia, tuan-tuan. Ejen yang jadi sampai stokis. Memasak dia, orang lelaki ada, perempuan ada. Cuma kalau nak jadi stokis, dia kena bermula daripada bawah. Dia tak boleh, ada duit banyak, nak buka kedai, nak jadi memasak punya ejen. Biasa dia tak terima. Kena bermula daripada bawah. Semahan jadi dropship dulu kah, dan jadi ejen dulu kah, kemudian baru naik pada stokis, tuan-tuan. Dan naik master stokis. Saya kawan-kawan ada buat, tuan-tuan, tengok, alhamdulillah, tuan-tuan, alhamdulillah. Daripada tak ada apa-apa, alhamdulillah, Allah bagi macam-macam. Atas sebab usaha. Usaha, tuan-tuan, usaha. Yang daripada 1-2 kek satu hari, boleh jual sampai 1000 kek sehari, tuan-tuan. Dengan kaedah online. Ini fully Melayu, tuan-tuan. Yang cerita fully Bumi Putera Melayu, tuan-tuan, yang buat. Tidak ada di belakang ni SSM ni nama non-Muslim, tak ada, tuan-tuan. Muslim Melayu Bumi Putera. Siapa lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu memasak punya jualan berapa, tuan-tuan? Setahun. Berapa puluh juta, tuan-tuan. Bukan sikit, tuan-tuan. Bukan puluh ringgit, tuan-tuan. Puluh juta. Setahun. Begitu juga kalau tuan tengok yang agak laju lagi. Laju lagi. Pasangan suami isteri yang uruskan ini, tuan-tuan. Biasa, tuan-tuan, biasa dengar adalah iklan, tuan-tuan. Iklan radio banyak, tuan-tuan. Iklan radio perempuan dengar. Tuan-tuan dengar. Ini untuk orang perempuan. Ada juga pakaian lelaki. Pakaian, tuan-tuan. Benda tak payah gosok. Kenapa nak gosok, tuan-tuan? Sabillah, tuan-tuan. Sabillah, tuan-tuan. Berniaga. Bagi peluang orang berniaga juga, tuan-tuan. Sabillah berniaga. Bermula daripada sebuah mesin, 2 buah mesin, tuan-tuan. Lepas itu buka peluang. Buka peluang kepada orang lain juga untuk sama-sama berniaga. Jadi ejen dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa jualan dia setahun? Jualan setahun, tuan-tuan. Jualan bukan untuk bersih. Tapi jualan setahun. Jualan setahun, tuan-tuan. Allah bagi rezeki pada mereka. Dengan kaedah yang betul tadi, tuan-tuan. Mereka buat berniaga. Hampir 120 juta.
Berniaga baju kurung je tuan-tuan. Berniaga baju kurung saja. Jadi tengoklah pula sumbangan mereka kepada masyarakat. Sumbangan mereka kepada suri rumah. Sumbangan mereka kepada orang yang nak mencari pendapatan lebih sedikit. Berjaya tuan-tuan. Boleh buat jualan. Boleh buat jualan. Banyak tuan-tuan. Saya tak nak cerita lebih-lebih tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri. Sangat banyak. Peluang tu sentiasa ada. Tidak semestinya kita keluarkan produk sendiri. Macam saya memanglah ada produk tuan-tuan. Saya dah lama dalam bidang ni. Dan saya tidak berniaga. Saya tidak berniaga gila-gila. Cukuplah rezeki Allah bagi. Tuan-tuan. Namun, bila mana saya terfikirkan semula, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain, tuan-tuan. Saya berhasrat. Saya kata saya nak cuba juga. Saya nak buat juga. Itulah keluarnya yang saya sebut tuan-tuan ni. Minyak hantu ni tuan-tuan. Ni keluar. Ni. Belum ada pasaran lagi tuan-tuan. Dan saya masih lagi bahan dia tuan-tuan. Bahan bancuhan dia tu tuan-tuan. Dah siap semua. Mungkin dalam minggu depan dia akan keluar. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, yang dah daftar jadi ejen saya tu, insyaAllah nanti saya akan bagi tahu kaedah dia tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya cuba nak bantu tuan-tuan. Bukan sekadar bantu dari segi kita orang datang kita buat rawatan, kita buat bukan sekadar tu saja. Mana kita nak bantu, kalau boleh biar dia berterusan dalam keadaan sihat. Supaya bila dia berterusan dalam keadaan sihat, mudah-mudahan dia senang nak melakukan amal ibadah, mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini fikirannya terganggu, jiwanya terganggu, jiwa kacau tuan-tuan. Yang selama ini Allah Akbar, anak dia susah nak tidur, menangis non-stop lah tuan-tuan. Saya tak nyamuk tuan-tuan. Saya nampak nyamuk sekok tuan-tuan. Dapat pun tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Adakah mereka berniaga tak ingat mati? Tak tuan-tuan. Bila ditanya tuan-tuan, bila ditanya kepada mereka ni tuan-tuan, mereka berniaga sebab mereka ingat mati. Sebab mereka cuba untuk bantu orang sekeliling mereka. Mereka nak pun cari pahala juga dalam berniaga. Berniaga, untung tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, untuk mencari pahala. Nak cari pahala tuan-tuan. Nak cari pahala bagaimana? Bantu orang sekeliling. Bantu orang sekeliling. Dengan apa mereka yang ada ni tuan-tuan. Boleh bantu orang sekeliling mereka tuan-tuan. Bagi sumbangan lain, sedekah lain, infak lain, wakaf lain. Tuan, ini tujuan mereka. Tujuan mereka berniaga tadi tuan. Antaranya tuan. Bukan untuk kayakan diri sendiri tak tuan. Kalau berniaga untuk kayakan diri sendiri, memang lingkup tuan. Memang lingkup. Sekarang ni orang cuba bantu orang sekeliling. Jadi itu juga apa yang saya nak cuba buat tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan saya minta doa pada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusannya insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi kata apa? Cukuplah kematian tu mendorong seorang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tariq Al-Muharibi menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, bersiaplah menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Nabi pesan tuan-tuan. Nabi pesan bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Kerana mati itu datang tiba-tiba. Ini saya tengah cakap pun tuan-tuan. Kadang-kadang kalau Allah kata, mati tengah bercakap. Matilah tuan-tuan. Mati. Yang mana kematian itu dia boleh datang tiba-tiba tanpa ada amaran tuan-tuan. Kalau ada amaran, Alhamdulillah. Kalau kita tahu amaran tersebut. Contoh berkenaan tanda-tanda kematian yang disebutkanlah tu tuan-tuan. Kalau benar terjadi kepada badan kita tanda kematian itu tadi, paling tidak kita dah ada hint. Allah dah beri hint kepada kita bahawa kematian dah hampir dekat dah dengan hang. Dah dekat sangat dengan hang. Sebab tu antara kematian, antara tanda yang lain tuan-tuan. Orang yang nak mati tuan-tuan, orang yang hampir dengan kematian ni tuan-tuan. Kalau dia merenung orang, kalau dia tengah sakit, ni cerita tengah sakit tuan. Yang tengah sakit ni paling mudah. Kadang-kadang bila kita pergi ziarah tuan, dia tenung kita ni nampak dalam, nampak jauh merenung dah. Tenungan itu nampak jauh. Kadang-kadang kita pula rasa seriau tuan, rasa ngeri. Masa apa dia tengok aku lagu ni? Dia sakit tuan, dia sakit, dia tengok kita renung.
Sebenarnya dia bukan renung kita, tuan-tuan. Dia bukan renung kita. Dia renungan, dia tu renungan yang jauh. Mungkin yang datang bersama dengan kita tadi, tuan-tuan, di belakang kita tu tadi ialah ada malaikat maut. Dia mungkin nampak dah. Kita tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Mungkin dia renung, dia tengok tadi, Allah Akbar, datang dah malaikat maut. Datang dah malaikat maut. Dia kenal lah, tuan-tuan. Waktu itu kita kenal, tuan-tuan. Kita kenal dah pada waktu itu. Sebab kita tak pernah jumpa. Dan mungkin lain dari segi penampilan itu lain. Sebab tu dia renung kita lama, tuan-tuan. Tengok kita nak seriau ni, tuan. Allah Akbar. Tenungan yang mendalam. Tengok. Dia tak cakap apa-apa pun. Tak kata apa-apa pun, tuan-tuan. Tapi dia renungan yang sangat tajam. Renungan yang sangat dalam. Dan kalau kita sebenarnya renungan tu, kalau kita tengok, berarti itu macam renungan kosong. Itu antara dia. Tuan-tuan, ada beberapa tanda, tuan-tuan. Beberapa tanda termasuk yang saya sebutkan tadi. Biasanya tak sampai 24 jam. Tanda tu biasanya tak sampai 24 jam. Mengikut pengalaman saya lah, tuan-tuan. Mengikut pengalaman saya. Apa lagi, tuan-tuan? Kadang-kadang bengkak seluruh badan. Dia bengkak-bengkak. Tak semua, tuan-tuan. Tak semua. Tapi banyak dah kes yang saya jumpa. Dia bengkak-bengkak seluruh badan. Bengkak seluruh badan. Semua tangan bengkak. Bengkak macam melon, tuan. Bengkak. Itu juga tak sampai 24 jam. Apa lagi? Kalau kita pergi ziarah dia, dia selalu macam kain dia pakai, dia selalu macam nak tarik. Dia tarik, tuan. Kain dia tu kadang-kadang dia tarik ke bawah, kadang-kadang dia tarik ke atas. Orang datang dia tarik ke atas. Dia tarik kadang-kadang sampai terselok. Anak dia cuba tutup, tuan. Cuba tutup. Cuba tutup kan, dia tarik lagi, tuan. Dia tengok kain tadi dia tarik. Dia tarik, tuan. Ni, kalau ni saya tarik ni, tarik saya punya jubah, tuan. Tarik, dia lepas. Tarik, lepas, tuan. Dia nak tengok apa, tuan? Mungkin dia nak tengok aku dah mati ke belum? Aku dah mati ke belum? Aku dah mati ke belum, tuan? Tanda ni juga, tuan, biasanya dalam dosa 2-3 hari saja, tuan. Sebab tu tanda-tanda kematian ni ada yang jadi. Saya cerita berdasarkan pengalaman, tuan. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Sebab saya banyak jumpa, saya banyak pergi buat rawatan orang yang susah nak meninggal. Orang yang susah nak habis nafas dia. Orang yang susah terpisah ruh dengan badan dia, tuan. Bila kita tengok, perhatikan rupa-rupanya ada masalah sedikit. Rupa-rupanya ada kaitan dengan benda lain, tuan. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang saya cerita berkenaan tanda kematian memang berpandukan daripada apa kata-kata orang tua-tua dulu. Dan pengalaman saya sendiri berhadapan, tuan. Bukan puluh, bukan ratus, malahan ribuan orang yang saya berhadapan dengan orang yang sukar nak mati tadi, tuan. Daripada semula terlibat dalam perubatan, tuan, tahun 2010 dan sehinggalah sekarang ni lebih kurang berapa tahun dah, tuan? 10 tahun lebih, tuan. Lebih dari 10 tahun dah, tuan. Saya tengok tanda-tanda ini, tuan. Dan bila kita buat rawatan, bila ada yang sangkut, kita cuba minta Allah permudahkan urusan dia. Jadi tuan-tuan, bila habis rawatan, meninggal. Habis rawatan, meninggal. Ada yang sehari, ada yang seminggu. Ada yang tak meninggal pun, tuan-tuan. Yang tidak ada kaitan pun. Tapi tuan-tuan, kebanyakan yang kita buat rawatan biasanya dalam 2-3 hari. Atau 1 hari. Itu biasa yang berlaku, tuan-tuan. Sampai 24 jam dan dalam masa 2-3 hari. Sangat banyak, tuan-tuan. Sangat banyak. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya buatkan sedikit kajian. Bukan kajian secara formal, tidak. Dari segi pemerhatian. Kajian tu macam formal pula. Pemerhatian saya, tuan-tuan. Dari segi pemerhatian saya tengok, oh, rupanya tanda kematian juga benda ni pun. Rupanya, tuan-tuan. Beberapa kes bila saya kumpul, saya akan tulis, tuan-tuan. Saya balik, saya akan tulis. Saya pergi cek. Biasa saya akan cek biasa, yang biasa-biasa. Tapi kalau ada tanda-tanda yang luar biasa, yang saya tak pernah tengok, saya akan tulis dulu. Tulis. Berapa orang. Nanti, tuan-tuan, saya kumpul. Rupanya, banyak. Setahun ni banyak tanda ni. Itu juga kadang-kadang merupakan tanda kematian. Saya simpul kalau sebagai tanda kematian, tuan-tuan. Sebab dah banyak sangat berlaku, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, itu kaedah macam mana yang boleh saya katakan sebagai tanda kematian tu tadi. Cuma kalau kita perasan, alhamdulillah, biasanya tak perasan. Dan biasanya tanda kematian ni mudah terjadi kepada orang yang sedang sakit. Orang sihat ni susah. Susah nak nampak. Ada. Tetapi susah. Kita tak pun nak cam sangat. Bagi orang dah sakit, ni paling mudah.
Paling mudah tuan-tuan orang dah sakit. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni saya ada rawatan agak awal. Jam 8 saya dah ada rawatan. Saya nak kena ke rumah dia tuan-tuan jam 8. Dia dah datang ulang rumah saya, dah 2-3 kali datang tuan-tuan. 2-3 kali datang. Minta tolong pergi ke rumah nak tengok rumah dia. Dari kita buat rawatan isteri dia tuan-tuan. Rawatan isteri dia, saya buat rawatan macam saya buat rawatan hari ni. Petang, pagi besok dia meninggal. Pagi besok dia meninggal tuan-tuan. Saya buat rawatan macam petang. Macam petang ni saya buat. Pagi besok dia meninggal. Isteri dia. Ni dia kata anak dia pula masalah. Macam isteri dia juga. Allah Alam nanti kita tengoklah nanti situ. Cuma dia minta pergi ke rumah jam 8 pagi. Jadi tuan-tuan, cerita dah hari ni saya tak ada lama sangat dah. Hari ni saya tak ada lama sangat. Jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat dirahmati Allah sekalian. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan diri untuk menempuh alam kematian. Nak siapkan diri bagaimana tuan-tuan? Pelbagai cara, pelbagai kaedah. Ikut keadaan kita sekarang. Jangan kita ikut rentak orang. Jangan kita ikut rentak orang. Ikut apa yang kita ada sekarang. Kita boleh lakukan amal ibadah. Boleh buat semayang. Tambah semayang sunat. Bangun buat tahajud. Bangun buat tuan-tuan. Cari masa lah tuan. Cari masa. Sudah mudah kadang-kadang lepas. Sebelum semayang, lepas semayang. Buat qabliyah. Buat sunat-sunat qabliyah. Buat sunat-sunat ba'diyah tuan-tuan. Habis tu nanti kalau ada ruang lagi, masa lagi tuan-tuan, ambil 5 minit, 10 minit baca Quran sekejap. Atau zikir sekejap tuan-tuan. Ini salah satu kaedah kita nak top up. Salah satu kaedah kita nak tambah baik kita punya amalan tuan-tuan. Yang kita boleh buat sendiri, yang tak perlu mengharapkan orang lain. Dari segi puasanya, dari segi sedekahnya kalau kita ada kemampuan. Tapi untunglah saya kata kalau kita sama-sama boleh jana pendapatan. Ada pendapatan yang banyak, paling mudah kita cerita kaya lah tuan-tuan. Kaya lah paling mudah kita cerita. Maknanya untunglah kalau orang tu jadi kaya tuan-tuan. Kaya yang bertakwa. OKB, orang kaya bertakwa. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak boleh lama lagi tuan-tuan. Tak boleh lama lagi. Dah 8.30, 7.30. Jadi tuan-tuan nanti tuan-tuan baca lah, zikir lah. Bacalah zikir apa-apa. Tuan-tuan buka masurat sekejap. Ini saya dah habis ni, kebetulan saya biasa sampai ke 7.45 atau pukul 8. Tapi ni tuan-tuan saya habiskan awal. Tuan-tuan pergi ambil maksurat sekejap. Pergi ambil Yasin ke apa ke. Kalau tadi selepas subuh belum baca Yasin, tuan-tuan baca Yasin. 10 minit tuan-tuan, tak lama. Ataupun tuan-tuan pergi ambil maksurat sekejap. Baca maksurat tuan-tuan. Bacalah zikir-zikir apa yang kita boleh buat pada pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua pada pagi ini. Dan sehingga ke hari ini, sehingga ke petang dan sehingga ke besok. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Hari ini boleh menampung kesalahan semalam. Hari ini boleh menutup kesalahan semalam. Hari ini kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus daripada semalam. Apa yang telah kita buat pada hari semalam. Mudah-mudahan Allah sentiasa berkati umur kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluang untuk melakukan amal ibadah kepadanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mohon maaf jika terkasar bahasa terlepas cakap, terlepas kata. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.